今天呢，很高兴跟大家一起分享喜迎新春迎春纳福，在这里也是给大家了一个主题，叫做喜迎春节，我们到底在盼什么？Hari ini sangat senang bisa sharing bersama semuanya. Tema hari ini adalah menyambut festival musim semi dengan gembira. Apa yang sebenarnya kita nantikan? 因为我现在也在印尼生活，所以对于春节的感受不是很大。Sekarang saya tinggal di Indonesia. Untuk mengenai Imlek ini saya belum begitu 但是现在在中国的中国人呢，提前半个月甚至一个月就已经赶回自己的老家。Tetapi kalau di Cina, orang Cina biasanya setengah bulan atau 1 bulan sebelumnya sudah pulang ke rumah masing-masing. 就一年当中，无论这个人在哪里，Walaupun orang itu dimanapun dia berada, 但是到过年的时候，所有的人都要回到自己的家乡。tapi pada saat Imlek mereka pasti kembali ke kampung halamannya. 人们为什么会有这样的心呢？Mengapa mereka melakukan ini? 因为人们想要幸福，想要团圆。Karena mereka ingin bahagia, ingin berkumpul bersama. 那今天我会通过这几个部分跟大家一起分享。Melalui beberapa hal ini saya mau sharing bersama kalian. 有中国过年的一些习俗，Ada 让大 tradisi tahun baru Imlek, 还有春节，对于中国春节这个年的由来，asal-usul tahun baru Imlek Nien. 圣经中有一个节日叫做逾越节。Di dalam Alkitab ada yang disebut dengan Hari Paskah. 今天我们会通过春节和逾越节做一个对比。Hari ini kita akan membandingkan antara tahun baru Imlek dan Paskah. 我们也能够发现春节的来源其实也是从圣经出来的。Dan kita juga bisa mengetahui sebenarnya asal-usul Imlek ini dapat diketahui dari Alkitab. 所以我们人的心过年的时候真正的盼望又在哪里？ Dan di mana pengharapan kita yang sebenarnya? 好，首先呢，跟大家看一下，这是一首诗歌童谣。Ini adalah lagu anak-anak. 这是小学1年级的一个课文。Ini adalah pelajaran anak kelas 1 SD. 因为左边的这一个呢，它是课文原图。Yang sebelah kiri adalah di pelajaran. 右边呢，是因为我觉得左边有点小，我给大家放大了。Yang sebelah kanan itu sudah dibesarkan tulisannya. 这里面呢，从农历的12月23号就已经开始进入过年。Tanggal 30 itu sudah mulai masuk Imlek. 所以在中国的所有的小朋友都知道，哎呀，从12月刚刚一过，就知道我要马上过年了。Jadi di Cina kalau sudah bulan 12 itu udah tahu mereka akan mau Imlek. 好，那我带着大家可以先读一下如果大家愿意的话，也可以打开麦克，也不用打开麦克也可以，我们一起来读一下这里面的词，不知道大家认不认识？Mari kita baca bersama, boleh buka mikrofonnya. 他在读的时候有点像诗歌，不是平读法。Ini dibacanya seperti puisi, bukan dibaca dengan nada datar. 好的，跟我一起。Mari bersama. 小孩，小孩，你别馋。小孩，你别馋。过了腊八就是年。过了腊八就是年。
腊八粥喝几天？腊八粥喝几天？哩哩啦啦23，哩哩啦啦23， 23粘瓜粘糖瓜粘， 2324扫房子， 24扫房子， 25摸豆腐， 25磨豆腐， 26去买肉， 26去买肉， 27宰公鸡， 27宰公鸡， 28把面发， 28把面发， 29蒸馒头， 29蒸馒头， 30晚上熬一宿， 30晚上守一宿， 初一初二满街走。初一初二满街走。好的，在这里给大家说几个可能有点不太理解的词，这里面有哩哩啦啦。 Di sini ada beberapa kata yang mungkin Anda belum terlalu familiar, yaitu lili lala. 哩哩啦啦的意思呢，就是从12月1号，一点一点一点，然后到了23号。 Yaitu dari bulan 12 hari pertama sampai tanggal 23. 还有这里面还有一个字叫做知安瞻， Dan masih ada satu kata yaitu chan. 它是个多音字，很多时候我们会把它读作年，但这里呢读作瞻。 Ini biasa disebut dengan nien, tapi di sini dibaca chan. OK， 给大家简单介绍一下。那我们接下来就继续来进入我们除夕夜。刚才我们在读这个童谣的时候说，大年30大年30，也就是岁末的最后一天的最后一个晚上，我们把它称为除夕。 Tanggal 30 yaitu hari terakhir kita sebut dengan Chusi. 但有的时候呢，它是没有大年30，就像今年一样，只有大年29。 Tetapi tidak selalu di tanggal 30, terkadang di tanggal 29, seperti tahun ini. 但是不管是哪一个日子，都是每一年的最后的一个晚上。 Tanggal berapapun, yang penting dia hari terakhir di dalam 1 tahun itu. 这里呢有一个有关于年的故事。 Di sini ada cerita mengenai Nien. 我通过一个视频呢，让大家一起来欣赏。 Melalui suatu video, saya mau sharing bersama kalian. 年的传说是怎么来的呢？相传中国古时候有一种名叫蜥的怪兽，凶猛异常，人人都谈蜥色变。每到岁末这一天，蜥兽便会出来吃小孩子，吃牲畜。人们为了保护自己的孩子和自己家的牲畜不被蜥伤害，想出了很多办法来驱逐蜥兽。到了岁末这一天，家家户户都会将竹子放到火上燃烧。竹子在火中燃烧时会发出噼里啪啦的爆裂声，人们希望用这种爆裂声吓跑蜥兽。最后，燃烧竹子的习俗就演变成了现在的燃放爆竹。贴春联又叫贴年红，
最早是人们在岁末这一天将红布条悬挂在门前，希望利用红布条吓走蟋蟀。这种习俗后来慢慢演变成了在门楣和门框上贴红对联。相传，因为蟋蟀凶残无比，人们不知道在岁末这一天家里会不会有人被蟋蟀吃掉，所以为了互相告慰，人们便在年末这一天把屋里弄得灯火通明，并提前做一顿丰盛的大餐。全家人聚在一起饱餐一顿。吃完饭后，因为害怕，人们谁都不敢睡觉，大家挤在一起互相鼓励壮胆，慢慢的就形成了现在的吃年夜饭守岁的风俗了。好，这个视频大家都能看明白吗？ Apakah kalian mengerti video ini? 如果不能看明白，可以让翻译简单说一下，也可以。 Ada yang nggak ngerti? 可以吗？如果可以的话，我们可以打 OK。 Kalau mengerti boleh kasih reaksi oke. OK OK， 好，谢谢大家跟我互动啊。我呢以前是教小孩子的，我喜欢上课多多的跟大家互动，我觉得这样上课我们不那么沉重，因为上课本来是一件很快乐的事情，希望大家快乐的学习，快乐的成长，对吧？好，那么春节背后的一个习俗，刚才我们通过这个视频呢也看到了。 Iya, kita mau membahas tentang tradisi Imlek. Tadi juga kita sudah lihat di video tersebut. 这里面提到了有一个怪兽，它叫做年兽。 Di sini disebutkan ada sebuah monster, seekor monster. 这个年兽呢，因为它使人心里产生了恐惧和害怕， Dia menyebabkan orang merasa takut. 所以呢，人们开始在那个时间贴对联、放鞭炮。 Jadi pada saat itu orang menempelkan kain merah di pintu mereka dan membuat petasan. 都在躲避这个灾祸，迎接新的开始。 Untuk menghindari bencana dan menyambut hari yang baru. 如果一个人在家的话，会感到更加的恐惧和害怕。 Jika di rumah hanya ada satu orang sendirian, mungkin akan semakin takut. 所以全家人要在除夕这个晚上一起聚在一起。 Jadi pada saat malam di tahun terakhir itu, semua keluarga, anggota keluarga berkumpul bersama. 通过这个呢，我们能够看到， Kita dapat melihat 我们人在面对未知和恐惧或者死亡的时候， manusia dalam menghadapi ketakutan atau kematian, 我们的内心是很想被保护。 kita sangat berharap mau dilindungi. 也许我们现在看很多的佛教， 可以再说一遍吗，老师？ 就是看现在很多的佛教， Kita bisa lihat banyak orang yang beragama Buddha. 他们也到过年的时候去拜佛， Pada saat tahun baru mereka berdoa kepada Buddha 或者是其他的信仰， ataupun keagamaan yang lainnya. 都能看到人们的心里其实是很想被保护。 Dapat kita lihat semua manusia itu ingin dilindungi. 看到这个状态的时候，我们能够感受这个不是迷信， Melihat sikap ini kita tahu ini bukanlah mitos. 是人心里深处对自我的遮盖和平安的渴望。 Tapi keinginan yang mendalam untuk mendapat perlindungan dan kedamaian. 我在没有结婚之前，我的信仰就是佛教。 Sebelum saya menikah, saya adalah beragama Buddha. 我记得很清楚，我要高考的那一年，
Saya masih teringat sangat jelas pada saat saya mau ujian, 就在过年的那一天， yaitu pada saat mau Imlek, 我妈妈5点的时候就叫了我起床。 mamaku jam 5 membangunkan saya. 大家知道干什么吗？ Tahukah kalian untuk apa? 把我带到了我们村里面最大的那个庙里面， Untuk membawa saya ke kelenteng yang terbesar yang ada di daerah kami. 让我从第一个那个佛像，然后跪拜到最后一个。 Menyuruh saya untuk berdoa kepada Buddha yang dari yang pertama sampai yang terakhir. 我们村很大，我们村那个庙也很大， Kota kami besar, jadi kelentengnya juga besar. 所以我们村那个庙里面呢，一共有20多个石像。 Jadi di dalam kelenteng itu ada 20 patung. 当时为什么我也那样照做了呢？ Tapi mengapa saya melakukan itu? 我回过去看的时候， Pada saat saya flashback kembali, 因为我想在那一年，我也想在高考的时候取得好的成绩， karena pada tahun itu saya ingin ujian saya mendapatkan nilai baik. 所以我很虔诚的在那跪拜。 Jadi saya sangat serius bersujud berdoa di sana. 每一个石像面前跪拜3次，然后嘴里默念：“求你保佑我考上大学。” Dan sepanjang jalan itu saya selalu berkata, semoga saya bisa lulus ujian. 现在回想的时候也挺可笑， Sekarang jika dipikirkan kembali sangat 因为我会经常想到一件事情， saya sering berpikir beberapa hal. 我们村里面庙里的那些石像， 那个什么老师？就是那些佛像， 佛像. Di sekolah kami ada satu patung. 佛像上面身体上的颜色都是我爸爸给他描上去的，都是我爸爸我爸爸给他画上去的。可以再说一遍吗，老师？断断续续的。佛像上的颜色都是我爸爸给他画上去的。 patung itu ada warnanya, itu papa saya yang mewarnainya. 我爸爸画那个不是因为我爸爸虔诚去画它， Bukan karena papa saya giat untuk mewarnainya, 是因为我爸爸想要挣一份工资， karena papa saya mau untuk mendapatkan gaji. 所以看的时候，这个里面有我们人特别想要的一种平安，还有很想遮盖的部分。 Jadi di sini kita bisa lihat, kita ingin 过年的时候，人们也很想遮盖一下今年这一年当中我过得不好的地方。 pada saat Imlek juga kita ingin menutupi yang kita lewati dengan tidak baik. 如果大家去过中国的话，会感受到一件事情。 Jika kalian pernah ke Cina, pasti kalian pernah merasakan sesuatu. 过年大家坐在一起，在说什么？ Pada saat Imlek, apa yang mereka bahas? 大家绝对不会坐在一起说：“哎呀，我今年做这个事情失败了，做那个地方我很不顺心。” Mereka tidak akan bahas, saya melakukan hal itu gagal dan tidak berhasil. 大家绝对会坐在那个地方去掩饰自己心里的那些恐惧。 Semua orang yang duduk di sana pasti akan menutupi rasa ketakutan mereka. 大家更愿意在别人面前去树立我今年挣了多少钱，我过得特别的幸福。 Di depan orang kita akan bilang pada tahun ini saya hidup dengan baik. 我想说的这个说法不是真正的，而是虚伪的说出来了。 Perkataan ini adalah bukan nyata, tetapi hanya sekedar omongan. 所以今天呢，春节背后里面不仅有习俗，还有人们的内心。 Jadi topik hari ini bukan hanya tradisi
tradisi di balik Imlek, tetapi tentang hati manusia. 好，那我们先暂时把春节的习俗先放到这里。可以再说一遍吗，老师？春节的习俗这个故事先暂停这里。 Cerita tradisi Imlek sampai di sini. 我们接下来看一下有关于圣经当中逾越节的故事。 Mari kita lihat cerita seputar Hari Raya Paskah. 这个节日呢，跟中国的节日春节特别的相似。我们等一会儿找一下相似之处。 Paskah dan Imlek sangat mirip. Nanti kita akan lihat persamaannya. 那就是以色列的逾越节。公元前1445年，以色列百姓在埃及过着奴隶的生活，他们苦不堪言，于是祈求天上的神能够救他们于水火。神打发摩西来到以色列，要引领以色列百姓出埃及，但法老坚决不许。于是神先后在埃及降下了9个大灾殃，再降下最后一个大灾，击杀全埃及所有投生的人以及牲畜的灾殃前，神命所有以色列人每家每户都要宰杀一只羊羔，并将羊羔的血涂抹在房屋的门楣上和门框上。之后全家人要聚在一起，将羊羔烤了，就着无酵饼与苦菜同吃。那一夜是死亡的夜，死亡的天使来到埃及，要将埃及地所有投生的儿子以及所有投生的牲畜全部杀死，从坐宝座的法老到被囚在监的犯人，无一幸免。可是天使来到门楣和门框上，涂着羊血的人家时，看到血，意识到这家已经有生命死去，已经经历过审判了，于是便越过这家而去。这一家人因着羊羔的牺牲，生命得到了保全。那一夜，以色列百姓在门上涂了羊血，在房子里，因为没有在门上涂血而遭到死亡刑罚的埃及人此起彼伏的哀嚎声。他们全部手中拿杖，脚上穿鞋，彻夜不睡地等待着号筒吹响的声音。之后昂首挺胸地走出了埃及。好的，这是在出埃及记当中的逾越节。 Ini adalah cerita di Keluaran mengenai Paskah. 我可以给大家看到圣经的出处是在出埃及记12章13节， Yaitu di Keluaran 12 ayat 13. 然后包括他之前出埃及记时候百姓们所遭遇的很多的事情。 Dan mereka waktu saat mau keluar dari Mesir itu melalui banyak masalah. 如果大家经常看圣经的话，就会很了解这个节日。 Jika kalian sering membaca Alkitab, pasti kalian sangat paham. 这里说，这血要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血就越过你们去。我击杀埃及投生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。 Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. 逾越节的背后是神给保护百姓的一个节日。 Latar belakang Paskah yaitu hari mana Tuhan menjaga umatnya. 因为那一夜灾难临到了全国， Karena pada malam itu bencana melanda seluruh negeri. 神给了一个保护的方法，就是在门框上涂抹羊羔的血。
Jadi Allah memberikan cara perlindungan kepada bangsa itu, yaitu dengan mengoleskan darah domba pada kursi pintu. 全家人待在屋子里。 Semua keluarga berada di rumah. 神说：“我一见这血就越过你们。” Allah berfirman, ketika aku melihat darah ini, aku akan melewati kamu. 此时此刻，大家应该想到了跟中国刚才春节背后的这个习俗有什么联系了？ Apakah kalian sudah melihat ada keterkaitan antara tradisi Imlek tersebut yang tadi sudah kita bahas? 但是我想在这里说一个很重要的事情， Hari ini, sekarang saya mau membahas hal yang penting, 就是在逾越节的那一天，那一夜得救的人， yaitu pada saat hari Paskah tersebut, orang yang diselamatkan 就是重新得到新生命的人， mendapat kehidupan baru. 不是靠的不是我是好人善良的人， Bukan karena saya itu orang baik, 而是被遮盖了， tetapi karena dinaungi. 是被神，是被百姓们涂抹的这羔羊的血给遮盖了。 Karena mereka telah mengoleskan darah, jadi 那我们此时此刻，大家肯定已经发现了相似之处。 apakah kalian sudah melihat kepersamaannya? 我们一起来归纳一下这相似的地方。 Ini adalah poin persamaannya. 我们先看春节当中，春节贴对联，贴春联。 Yaitu pada saat Imlek itu biasa orang menempelkan koplet, itu 我们的春联都是 kain 红色 merah, 的。 menggunakan yang warna merah. 逾越节抹了羊羔的血，血也是红色的。 Pada hari Paskah, mereka mengoleskan darah domba, yaitu darah juga berwarna merah. 在春节那一天，也就是在大年30会守岁吃年夜饭。 Pada malam 30, semuanya juga makan malam bersama. 逾越节那个时候呢，全家人要坐在一起吃羊羔、吃苦菜、吃无酵饼。 Dan di hari Paskah itu mereka makan daging domba, sayur pahit, dan roti tak beragi. 在春节，大家都会放鞭炮。 Pada saat Imlek, orang menyalakan petasan. 在逾越节的时候，我们刚才看到会吹号角。 Dan pada saat Paskah tadi sudah kita lihat mereka meniup trompet. 在春节的背后有一个怪兽，叫做蟋蟀。 Pada saat Imlek ada binatang yang aneh yaitu bernama Si. 在逾越节当中有死亡的天使。 Di hari Paskah ada malaikat maut. 那在春节的时候，蟋蟀看见红色，看见鞭炮。 Dan pada saat Imlek kita dapat melihat warna merah dan petasan. 逾越节的时候，死亡的天使看到，不是死亡的天使是什么呀？是神看到门框上的血。 Dan pada saat Paskah, Allah melihat darah yang ada di kusen pintu. 神就从这家门口越过去，保全了生命。 Dan Allah melewati rumah tersebut dan menyelamati mereka. 而在春节当中，看见红色和鞭炮的蟋蟀也被赶走，保全了人们的平安。 Pada saat Imlek dengan adanya warna merah dan menyalakan petasan, jadi mereka mendapat kedamaian. 这样看的时候，我们这样去看的时候，春节跟逾越节特别的相似。 Jika kita melihat seperti ini, Imlek dan Hari Raya Paskah ini sangat mirip.
但是又回到了刚才我所说的很重要的一点， Kembali ke poin yang saya bilang penting tadi, 最大的相似之处就是我们人的心理， kemiripan terbesar adalah hati manusia. 不管是我们在过春节的时候想要得到新一年的平安， Baik itu Imlek kita mau mendapatkan kedamaian, 或者是以色列人在那个时候也想得到生命的平安， dan orang Israel pada saat itu juga ingin mendapat kedamaian. 我们都能看到人特别的渴望幸福和平安，还有身体健康，万事如意。 Kita dapat melihat semua orang itu sangat menginginkan kebahagiaan, semua hal berjalan dengan lancar. 好，这是一个很共同的一个地方。 Ini adalah titik persamaannya. 我们再看一下，还有一些不同的地方。 Ada perbedaannya, mari kita lihat bersama. 好，最大的一个区别就是在春节的时候， Perbedaannya yaitu pada saat Imlek, 人们呢会做许多的事情来求平安。 orang-orang melakukan banyak hal untuk mencari damai. 我们可以看到人们去贴对联呀、守夜呀、放鞭炮，然后去求等等等等。 Kita bisa lihat dengan mereka menempel kompleks, menyalakan petasan dan melakukan banyak hal. 逾越节的时候呢，是神提供了拯救，人们只是顺服接受了。 Pada saat Paskah, Allah menyediakan keselamatan dan manusia hanya menaatinya. 并且在逾越节的时候，是神预备了羔羊，神认可了血，神完成了拯救。 Sehingga pada saat Paskah itu Allah mempersiapkan anak domba, mengakui darahnya dan mewujudkan keselamatannya. 两者最大的一个区别就是，春节人的焦点在于人，在于我自己，我要做什么才可以得到平安和幸福。 Jadi poinnya adalah pada Imlek fokusnya adalah manusia. Apa yang bisa saya kerjakan untuk saya bisa mendapat kedamaian ini? 而在逾越节，以色列百姓的焦点是神，没有自己可做的，全都是神为他们预备好的。 Dan di Paskah tidak ada usaha manusia, semuanya adalah Allah yang mengerjakan, Allah yang menyiapkan. 在哥林多前书5章7节， 1 Korintus 5 ayat 7, 我们只看后面这一些， kita lihat bagian yang belakang. 因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。 Sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Kristus. 圣经当中也说，新约和旧约呢，就像是一个配偶一样，新约是旧约的影子。 Dikatakan bahwa perjanjian baru adalah perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Perjanjian baru, ya benar, itu. 逾越节里面的羔羊，或者是说旧约里面的羔羊， Di perjanjian lama, anak domba yang disebut anak domba 就是预表的是耶稣基督了。 memaksudkan Yesus Kristus. 那我们刚才也说到，春节大家都已经期待的，在2026年新的一年里面，想要得到很多的幸福平安。 Maka tahun Imlek 2026 kita mengharapkan kedamaian. 我不知道大家是否现在也准备着如何去得到这个平安。 Saya tidak tahu apakah kalian sekarang juga sedang mempersiapkan untuk mendapatkan kedamaian ini. 我今天早上去了巴萨， Hari ini pagi hari saya pergi ke pasar, 哇，特别的热闹。 sangat ramai. 我在旁边就能看到很多的华人阿姨们在那儿买肉，买很多就是可以过年大家一起吃的东西。 Saya di sebelah AI melihat mereka beli daging dan banyak barang untuk makan bersama di hari raya Imlek ini.
并且我在旁边也听到了很多这样的话。 Dan saya mendengarkan beberapa perkataan, 2026恭喜发财， Kung si Fa Chai di tahun 2026. 大家特别喜欢这句话，对吗？ Semua orang suka dengan perkataan ini. 还有身体健康， Dan semoga sehat selalu, 万事如意。 semua hal berjalan lancar. 当然，我还可以给大家说很多一些这样的很平安、特别好听的成语。 Dan masih banyak peribahasa lainnya yang mempunyai arti baik. 但是我想问一下，如何才能平安幸福的度过2026呢？ Tapi saya ingin tanya bagaimana dapat melalui 2026 ini dengan damai dan bahagia? 在 BBMB 所有的成员，我们都是基督徒吧？ Semua anggota BPMP pasti Kristen. 我们想要追求幸福和平安的时候，在什么地方去追求呢？ Bagaimana kita bisa mencari kebahagiaan ini? 我们也是像中国的春节背后那样贴对联，我就可以得到祝福。我多说一些恭喜发财，我就可以发财吗？ Apakah dengan cara seperti tradisi di orang Cina dengan menempelkan koples merah tersebut dan mengatakan Kung si Fa Chai kemudian saya bisa menjadi kaya? 所以我们看如何才能度过呢？ Jadi mari kita lihat bagaimana kita melewatinya. 也就是说，怎么才能永远的被遮盖呢？ Bagaimana dapat dilingkupi selamanya? 虽然逾越节说的是以色列的百姓，那也是神向着我们所有的基督徒在说。 Walaupun di sana dikatakan bangsa Israel, tapi Allah berkata untuk kita, pengikut Kristus. 在春节当中，红色对联贴在门外，只求1年的平安。也许这个对联在几个月之后，它就会掉。 Mungkin koples merah yang ditempelkan di depan pintu itu hanyalah kita permohonan doa untuk 1 tahun mendapatkan damai sejahtera, tapi beberapa bulan kemudian tempelan ini bisa lepas. 这些我们人所做的，觉得可以使我平安，只是一个未知数。 Ini adalah hal yang dikerjakan oleh manusia untuk mendapatkan kedamaian. 那么真正的平安在哪里呢？ Di manakah damai yang sejati? 就在耶稣基督里。 Yaitu ada di dalam Yesus Kristus. 其实我们已经拥有了。 Dan kita sebenarnya sudah memilikinya. 给大家看一处圣经，罗马书3章。 Mari kita lihat di Roma 3. 刚才我们看到逾越节当中，这个血只是涂抹了那1年的。 Tadi kita sudah lihat, tadi darah hanya untuk 1 tahun. 但是我们读一下罗马书3章23节、24节。 Mari kita lihat Roma 3, 23 dan 24. 因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义了。 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 所以耶稣基督已经完成了所有的救赎，所有我们认为不平安的部分。 Yesus sudah menebus kita. 所以大家的罪因耶稣基督都已经洗干净了吗？ Apakah dosa kalian sudah dicuci bersihkan oleh Yesus? 所以我们洗干净了，我们就是耶稣基督的儿女，成为神的子女。我们白白的称义，在新的1年里面，耶稣带领我们平安的度过。无论在什么地方，耶稣与我们同在。 Jadi kita dibenarkan secara cuma-cuma menjadi anak Allah di tahun yang baru ini.
dimanapun kita berada, Tuhan Yesus menyertai kita. 所以大家想的我要做什么，我要怎么做才能使我平安，那个都不用再去想了。 Jadi jika Anda berpikir bagaimana saya harus melakukan apa untuk mendapatkan kedamaian, itu jangan dipikirkan lagi. 我们只需要把焦点对准在神的里面， Fokus kita hanya ada dalam Allah. 就像马太福音11章28节里面说， Seperti yang tercatat dalam Matius 11 ayat 28. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。 Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 那么在新的一年2026年的到来， Maka di tahun baru 2026, 我们最大的平安就在于耶稣基督的里面。 kedamaian kita yang terbesar ada di dalam Yesus Kristus, 在神的话语 di 里 dalam 面， firman Allah. 那才可以得到真正的平安和 Di 幸福。 sanalah kita bisa mendapatkan kedamaian yang nyata. 之前有一个牧师，讲了一个这样的一个案例， Ada seorang pendeta yang memberi contoh, 他告诉我，你旁边有谁？ dia bertanya kepada saya, di sebelahmu ada siapa? 我看了一下周围，谁也没有。 Saya lihat ke sebelah, tapi tidak ada siapapun. 他说不对，有。 Tetapi salah, ada. 那我现在问大家，你的身边有谁？ Saya bertanya kepada kalian, ada siapa di samping kalian? 对，我刚才都听到了，是耶稣与我们同在，他就像担着我们的肩膀，搂着我们。 Ada Yesus yang menyertai kita, selalu bersama kita. 不管我们去哪里，遇到什么事情， Tidak peduli dimanapun kita berada dan menghadapi masalah apa, 耶稣都与我们同在。 Yesus menyertai kita. 我觉得这就是我们需要在2026年过得幸福平安的一年。 Jadi di dalam 2026 inilah cara kita untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. 希望大家都能够在耶稣基督里面同蒙主恩， Semoga kiranya kita bersama-sama diberkati Tuhan. 也祝大家新年快乐。 Dan selamat tahun baru. 好的，我的课程到这里结束，谢谢大家。